Okey, taklimat ini saya rekod InsyaAllah saya akan hantar ke dalam grup yang ada lah. Baik, pertama sekali yang berbahagialah Puan Nadia binti Mustafa, Pegawai SRC Plus Sains Sosial PPD Dungun. Penceramah kita Puan Nuraini binti Ibrahim, SISC Plus Sains Sosial dari PPD Besut. Sahabat-sahabat penolong kanan, sahabat-sahabat pengurusi panitia, sahabat-sahabat guru-guru penyelaras PBD bagi daerah Dungun dan juga daerah Kemaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang mana dapat bersama-sama kami lah dalam taklimat ini. Dan taklimat ni saya jangkakan paling lama pun 2 jam, paling lama lah paling awal 1 jam setengah lah insyaAllah. Itu time frame kita. Dan taklimat ini berkisar kepada pengisian tahap penguasaan murid sahaja. Jadi BPK telah mengarahkan semua PBD untuk mengisi satu data yang mereka nak khusus untuk PBD kita lah. Data yang berkaitan dengan murid tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 bagi subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik bagi sesi persekolahan 2021. Jadi data-data ni sebenarnya dah ada dengan tuan-tuan cuma kita nak ambil balik secara autentik. Secara autentik maksudnya kita nak pecahkan dia, melihat kepada pencapaian murid. Kalau bahasa tu mengikut kemahiran dia, kalau bahasa Inggeris pun sama mengikut kemahiran dia. Jadi lepas ni Puan Nuraini akan terangkan lebih detail lah berkaitan dengan taklimat ini nanti. Saya berharap sepanjang taklimat ni tuan-tuan beri perhatian. Jika ada pertanyaan, selepas itu kita tanya. Sebab kita takut nanti terganggu. Ke macam mana Puan Nuraini? Ke boleh celah? Boleh je celah Cikgu Anwar, tak ada masalah. Boleh Okey, kalau boleh celah tak ada masalah lah. Okey. Kita takut ambil masa yang lama. Okey. Okeylah, kalau itu kita teruskan kepada penceramah kita lah Cikgu Nuraini untuk mengambil alih taklimat ini. Sebelum tu saya tanya Cikgu Ani, ada slide dah ke? Ada. Jadi saya tutup slide ni Okey. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Nuraini. Silakan. Okey, terima kasih sahabat saya Cikgu Anwar bin Ibrahim, Pegawai SIC Plus Sains Sosial PPD Kemaman. Sahabat saya juga Puan Nadia Mustafa daripada PPD Dungun, guru-guru penyelaras PPD bagi kedua-dua daerah, PPD Dungun dan juga PPD Kemaman. Dan saya difahamkan tadi juga kita ada beberapa orang PKP dan juga guru-guru ketua panitia yang turut bersama kita pada petang inilah. Okey. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak PPD Kemaman dan juga PPD Dungun kerana di atas kesudian untuk menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan lah pada petang ini. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, taklimat yang sama yang saya buat pada hari ini bersama dengan tuan-tuan sekalian, cikgu sekalian, setelah adakan juga bersama-sama dengan penyelaras PBD di daerah saya, daerah Besut. Ianya berdetetan daripada kami semua pegawai meja PBD daerah dan juga pegawai meja plan daerah, program literasi dan inovasi daerah dipanggil ke SK Gontok Nasik pada kemarin dahulu pada 30 hari bulan untuk ditatarkan berkaitan dengan pengisian seperti mana yang terpapar pada slide yang saya paparkan di depan inilah dan seperti mana yang telah disebutkan oleh Encik Anwar sebentar tadi. Okey. Dan kita punya time frame tu sebenarnya masa tu agak tidaklah terlalu semput untuk kita sebabnya kita diberi ruang sehingga 16 hari bulan, tetapi kami melihat kepada minggu hadapan ni cikgu semua akan bercuti, jadi kami tak nak mengganggu waktu cuti cikgu.
Jadi taklimat ini perlu diberi awal supaya cikgu dapat bersedia dan tidak lagi muncul isu mengatakan agak lewat untuk dimaklumkan kepada guru-guru lah. Okey. Baik cikgu sekalian, bila kita mendengar berkaitan dengan tajuk pun sudah agak seram kita lihat, sebabnya kalau kita lihat pada tajuk tu nak melihat kepada data sesi persekolahan 2021. Bermakna kita ni macam kena undur 2, 3, 4 langkah ke belakang lah. Okey. Dan akan muncullah pelbagai persoalanan kenapa pihak kementerian meminta kita untuk mengisi semula data ini sedangkan mereka telah mendapat data yang seperti mana yang cikgu-cikgu semua dah isi pada 3 kali cup yang lepas. Okey. Saya imbas kembali cikgu ya, apabila kita KPM melaksanakan KPM Perkasaku bermula pada Ogos 2021 yang lepas, okey, kita melalui 3 kali cup 1, cup 2 dan cup 3. Dan setiap kali selepas pelaksanaan cup, data PBD dikutip. Tapi kenapa untuk kali ini sekali lagi data tersebut dikutip? Okey, saya akan jelaskan di sini supaya cikgu-cikgu dapat menerangkan perkara yang sama kepada sahabat-sahabat guru kita di sekolah. Supaya tidak wujudnya pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi ya cikgu ya. Okey, kita papar di slide sekarang ini, cikgu sedikit latar belakang lah kenapa pihak BPK khususnya memohon kita untuk mengisi data ini. Okey. Kalau cikgu ingat pada Cup 2 dan Cup 3 kita telah mengutip data-data berkaitan dengan pencapaian anak-anak kita ini mengikut subjek masing-masing. Di sekolah rendah kita ada 6 subjek, okay, BM, BI, Sains, Matematik pada masa itu. Okay. Dan kita telah laporkan dalam Google Sheet. Kalau cikgu ingat, cikgu mengisi dalam Google Sheet yang telah dikongsikan oleh penyelaras PBD daerah masing-masing. Dan bagi pihak penyelaras PBD, kami mengumpulkan data tersebut di peringkat daerah dan kemudian mengisi ke dalam template yang diberikan oleh BPK. Okay. Dan untuk pengetahuan cikgu sekalian, data ini telah dianalisis oleh pihak BPK dan telah dibentangkan di sesi Dialog Prestasi Nasional pada 8 dan 9 April yang lepas dan dipengerusikan oleh Datin KPPM sendiri, dan dapatan daripada analisis tersebut mendapati bahawa seperti mana saya paparkan tu cikgu, yang nombor 1 tu 0.6% hingga 11.4% murid kita di tahun 1 dan 2 dan 3 belum menguasai BM, BI dan juga matematik, atau bermakna mereka ini masih berada di TP1 dan TP2. Okey. Jadi sesi Dialog Prestasi Nasional pada bilangan 1 baru ini menyarankan supaya bimbingan berfokus yang menyasarkan kepada keperluan khusus murid dapat dilaksanakan. Okey. Di sini kita dapat lihat bahawa sebenarnya bukan kita nak intervensikan kepada murid yang lepas, sebab mereka ni sekarang sudah berada di tahun yang ke depan. Maksudnya murid tahun 1 tahun lepas sudah berada di tahun 2, murid tahun 2 sudah berada di tahun 3 dan begitulah seterusnya. Okey. Jadi intervensi di sini dia lebih menjurus kepada keperluan kita sebagai guru. Maksudnya kalau sebelum ini data yang dikutip oleh BPK berbentuk data pukal, maksudnya kalau murid itu BM-nya TP berapa. Tapi kali ini ada sedikit perbezaan. Kenapa mereka tidak boleh direct ambil data yang kita dah hantar baru ini? Okey, cikgu bertengok pada poin nombor 3 yang saya paparkan di situ. Okey, saya bacakan sikit. Susulan daripada itu, pengumpulan data tahap penguasaan murid akan dilaksanakan berumur 26 Mei sehingga 20 Jun dengan melibatkan semua sekolah rendah KPM. Jadi bila sebut sekolah rendah KPM ni, dia akan melibatkan tak kira lah sekolah program plan ke, PPKI ke, semua data akan dikutip. Okey. Dan ianya berdasarkan kepada data sesi persekolahan 2021. Maksudnya kita kena undur setahun. Okey. Dan pengumpulan data tersebut diperhalusi. Okey, di sinilah bezanya data ini dengan data yang sebelum yang kita hantar. Bermaksud kita akan memperincikan tahap penguasaan murid mengikut kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Okey. Serta untuk matematik hanya melibatkan penguasaan secara keseluruhan sahaja. Okay, walaupun matematik kita tahu ada bidang dia, tapi muncullah pihak BPK untuk matematik ini hanya nak untuk keseluruhan sahaja. Okey. Okey cikgu, ini dia punya background dia. Kenapa mereka perlukan data ini yang kita perlu kutip. Okey ya cikgu.
Saya tak menolak sekiranya cikgu ada soalan, cikgu boleh raise your hand, cikgu boleh tanya, ataupun cikgu nak kumpulkan soalan pada ruangan chat pun boleh cikgu. Nanti saya akan jawab satu persatu insya-Allah. Okey. Okey, cikgu ya. So sekarang saya paparkan supaya cikgu nampak lebih jelas cikgu ya, apakah data yang kita perlukan. Okey. Data-data ni cikgu sudah ada dengan setiap guru subjek kita. Dia bukan cikgu tu kena buat pentaksiran baru, tidak. Mereka cuma perlu ambil balik saja pelaporan offline subjek masing-masing dan tak libatkan semua subjek cikgu, hanya 3 subjek sahaja dan 3 tahun sahaja. Okey. Jadi untuk bahasa Melayu tahap 1. Okey, dan pengisian cikgu nanti kita ada borang offline dia yang cikgu-cikgu boleh sebarkan atau cikgu fotokopi dan berikan kepada setiap guru subjek nanti. Dan pengisiannya mengikut worksheet lah. Dia ada dah tahun 1, tahun 2, tahun 3. Saya kena sebut satu persatu cikgu sebab saya tak mahu ada kekeliruan pada cikgu, sebab ada juga masa pengisian kita yang lepas walaupun ada worksheet tahun 1, 2, 3, cikgu-cikgu kita mengisi setompok semuanya di satu worksheet. Itu apa yang berlaku pengalaman kita pada tahun-tahun sebelum ni lah, pada pengisian sebelum ini. Okey, jadi untuk tahun 1 ini, untuk murid, untuk bahasa Melayu cikgu ya, seperti mana cikgu bahasa Melayu, kalau ada sahabat-sahabat kita lain yang gurunya guru bahasa Melayu, sudah sedia maklum bahawa untuk bahasa Melayu ni kita ada 3 kemahiran, yang mana yang pertama mendengar dan bertutur, kita gabungkan sekali, membaca dan menulis. Okey, yang ni maknanya cikgu kena buka balik pelaporan offline subjek masing-masing selepas kita selesai Kap 2 hari tu. Okey, Kap 2 hari tu yang berakhir pada 25 Februari 2021. Okey. Yang tu, okey, cikgu buka balik, guru subjek buka balik, bilang berapa orang muridnya yang berada di TP1 untuk setiap kemahiran. TP1, TP2, TP3 dan seterusnya. Okey. Dan satu lagi juga perlu diisi adalah penguasaan keseluruhan. Okey, itu untuk bahasa Melayu. Manakala untuk bahasa Inggeris, okey, bahasa Inggeris, sekiranya kita ada sahabat-sahabat kita yang guru bahasa Inggeris, mereka juga sudah maklum bahawa untuk bahasa Inggeris kita ada 4 kemahiran yang mana mereka pecahkan mendengar dan bertutur itu kepada 2 kemahiran berbeza, membaca dan menulis, dan satu lagi adalah penguasaan keseluruhan. Okey. Manakala untuk matematik hanya mengambil penguasaan keseluruhan sahaja. Okey. Okey cikgu ya, ini adalah data yang diperlukan. Dan saya tekankan lagi, data ini adalah data tahun 2021. Kita ambil data masa pelaksanaan Kap 2 hari itu. Okey cikgu ya. Cikgu jelas ya cikgu ya kat situ. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, ini adalah worksheet offline yang dibekalkan oleh BPK untuk cikgu-cikgu sebarkan ataupun cikgu fotokopi berikan kepada guru subjek untuk diisi. Okey, dan pengisiannya hanya perlu diisi ruangan yang berwarna kuning sahaja. Okey. Okey, ruangan warna kuning itu akan cikgu isikan dengan bilangan murid yang mencapai TP bagi setiap kemahiran untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik mengikut penguasaan keseluruhan. Okey. Template ini boleh diperolehi daripada laman web laman Pelantar Delima, tetapi saya akan sharekan juga soft copy-nya kepada penyelaras PBD daerah masing-masing supaya dapat sharing teruslah dengan tuan-tuan. Okey cikgu ya. Baik, seterusnya apakah tindakan kita sebagai penyelaras PBD sekolah? Okey, apa yang kita kena buat cikgu ya? Okey, setakat ni saya dah terangkan kepada cikgu rasionalnya kenapa kutipan data ini dibuat. Yang kedua, saya dah terangkan data mana yang cikgu perlu dapatkan. Yang ketiga, saya dah terangkan juga sedikit prosesnya bagaimana cikgu nak mendapatkan data tu daripada guru-guru subjek. Sekarang saya terangkan step by step flow-nya kerja buat kita untuk penghantaran data ini. Okey, yang pertama, cikgu mengedarkanlah salinan template offline pengumpulan data PBD untuk semua sekolah rendah bagi plan intervensi. Saya highlight tu sebab itu dia nama file dia. Okey, kepada guru-guru BMBI matematik tahun 1, 2, 3 bagi sesi persekolahan 2021. Okey cikgu ya. Bagi sekolah-sekolah yang menggunakan Google Drive untuk pengisian template offline, lagi mudah sebabnya memang benda tu sudah sedia ada dalam Google Drive sekolah masing-masing.
Cuma mungkin kalau sekolah yang tidak menggunakan kaedah ini, kita terpaksa minta lah daripada guru subjek. Okey. Yang kedua, cikgu mohon guru-guru subjek mengisi template tersebut berdasarkan data tahun persekolahan 2021. Okey. Dan yang ketiga, pengumpulan data ini cikgu kumpulkan, sebagai penilai cikgu kumpulkan, cikgu gatherkan semua, cikgu jadikan dia sebagai data sekolah. Maksudnya kalau sekolah cikgu tu ada 4 kelas tahun 1 contohnya, cikgu campurlah semua bilangan murid 4 kelas itu, cikgu masukkan satu file khusus untuk tahun 1, cikgu dah pukalkan semua, cikgu dah gabungkan semua. Okey. Dan saya ingin menyarankanlah cikgu, selepas cikgu dah kutip data ini, selepas cikgu dapat semakan dengan penyelaras dengan guru-guru subjek, okey, sebelum cikgu isi ke dalam tapak D5. Okey. Yang tu pun ada step-step panjang juga cikgu ya, untuk pengisian ke tapak D5. Pastikan dulu cikgu dapatkan tanda tangan pengesahan daripada guru besar. Sebab saya sebut kepada penyelas-penyelas BBD sekolah di daerah saya tak nak timbul isu macam ni cikgu. Contohnya bila berlakunya sesuatu kesilapan data, saya tak mahu penyelas BBD sekolah yang disalahkan. Sebabnya penyelas BBD hanya berfungsi untuk mengutip semua data. Yang melaksanakan pentaksiran, okey, yang memberi TP adalah guru subjek. Jadi cikgu dapatkan data itu, cikgu sahkanlah dengan ketua-ketua panitia dulu, dah semula terasah, cikgu cop guru besar pengesahan. And then barulah cikgu masukkan dalam tapak pelantar D5 nanti. Saya akan terangkan step by step macam cikgu nak masuk nanti. Yang ni supaya kita dapat mengelakkan faktor tadilah cikgu. Sebab bila dalam operasi nasional ni cikgu, data satu negara akan dipacarkan. Dan dia akan zoom negeri. Bila zoom negeri, lepas zoom negeri dia akan zoom daerah. Lepas zoom daerah, dia akan zoom sekolah. Maksudnya, contohlah kalau kena sekolah cikgu, kenapa data macam ni, okay. Contohlah satu sekolah semua TP3. Semua subjek TP3. So akan jadi weird, akan sangat pelik. Okay. Tapi kalau betul semua tu berlaku begitu dan telah melalui penjaminan kualiti yang ketat di sekolah cikgu, maksudnya ada berlaku pemantauan, berlaku pementoran, sudah berlaku penyelarasan dan pengesanan di pihak sekolah dan guru besar sudah mengesahkan, yang itu tidak menjadi masalah. Okay. Cuma kita takut hanya benda tu berlaku, cikgu isi sahaja dah hantar. Okey, jadi cikgu kena safeguard diri cikgu yang tu. Okey cikgu ya. Okey. Seterusnya step yang keempat. Okey, step keempat ni sedikit teknikal cikgu. Sebab itulah kenapa di peringkat PPD ni kita buat juga bersemuka untuk peringkat PPD saya lah. Dan untuk PPD Dungun dan juga Kemaman disebabkan cikgu Anwar dan juga cikgu Ana dah dapat bersama, jadi minta saya bantu hari ni. Kita nak terangkan benda ni cikgu sebab benda ni agak teknikal supaya cikgu boleh jelas macam mana cikgu nak masuk ke tapak D5 cikgu. Okey. Bila cikgu dah dapat data keseluruhan sekolah cikgu, cikgu nak bersedia untuk pengisian ke tapak D5. Okey, satu benda cikgu kena ingat, cikgu kena menggunakan ID D5 CM3. D5 CM3 sekolah cikgu. Okey, ramai juga penyelas-penyelas PBD di daerah saya, MPM, telefon dan sebagainya tanya apa itu ID D5 CM3. Okey, untuk pengetahuan cikgu, setiap sekolah dibekalkan oleh KPM 8 ID D5 tambahan yang khusus untuk CM. Okey, dan CM3 ini adalah khusus untuk guru data sekolah. Jadi, cikgu balik nanti tanyalah dengan guru penyelaras D5 sekolah, apakah ID D5 CM3. Okey, sebabnya bila cikgu masuk nanti ke dalam pelantar D5 sampai ke tapak plan, kita akan gunakan tapak plan untuk kita mengisi. Kalau cikgu guna ID D5 cikgu yang biasa tu, G depan tu kan, cikgu akan tak dibenarkan masuk. Okey, saya suarakan juga perkara ni. Saya kata kenapa nak susah-susah, bagi je cikgu masuk senang. Tapi pihak JPNT maklumkan, mereka pun suarakan perkara yang sama dengan pihak BPK, tetapi pihak BPK nak benda ni supaya tak semua orang boleh masuk lah. Dia nak ada kerahsiaan dari segi data tu. Okay, keselamatan data tu lah cikgu ya. Okay, baik. Dan saya mohon cikgu berhubung dengan penyelas D5 sekolah cikgu sekiranya cikgu tak dapat dia punya ID tu. Dan untuk pengetahuan cikgu, kami di PPD hanya boleh bekalkan ID saja. Dan dapat ID itu untuk set up dia punya password. Untuk reset password masih lagi memerlukan guru penyelaras D5 sekolah yang setting dalam pengurusan ID pengguna sekolah. Ini dia punya window dia cikgu lah. Okay. Window dia untuk penyelaras D5 sekolah untuk setting ataupun reset balik password. Okay. Okay cikgu ya.
mohon juga kalau cikgu bermasalah tentang ID D5 ini, rujukannya adalah di unit USTP PPD masing-masing lah. Okey cikgu ya. Okey. Jadi lepas cikgu masuk nanti, saya akan tunjukkan step by step macam cikgu nak masuk. Cikgu boleh cetak salinan borang data PBD itu untuk simpanan sekolah dan disahkan betul oleh pentadbir sekolah dan simpan dalam fail PBD kita. Okey. Dan cikgu selepas dah selesai isi, dah check-in betul-betul, cikgu boleh klik butang hantar, tapi peringatan setiap sekolah hanya boleh menghantar sekali sahaja cikgu. Dan sebab itu cikgu pastikan data betul, klik hantar. Okey, dia tak sama macam kita isi Google Sheet hari tu cikgu. Kalau kita isi GF yang JPNT sediakan pun tak sama, maknanya kita boleh isi berkali-kali walaupun 4 kali salah pun kita boleh isi lagi. Tapi untuk yang ini tidak. Jadi sangat-sangat memerlukan ketelitian cikgu sewaktu cikgu mengisi data ini di tapak D5. Okey. Sebelum saya pergi kepada tata cara pengisian di tapak D5, ada tak soalan-soalan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi? Kalau cikgu tak nak bercakap terus, cikgu boleh type pada ruangan chat cikgu. Okey. Saya perhatikan di sini, setakat ini belum ada lagi soalan. Ada ke cikgu? Semua faham kot. Senyap semua tu, faham apa dah? Okey. Okey. Saya teruskanlah kepada slide yang seterusnya. Okey. Kita akan pergi kepada panduan pengisian data PBD di Pelantar D5. Cikgu macam mana cikgu nak masuk cikgu ya. Okay, first of all mestilah cikgu ada cikgu punya apa ID yang CM3 tu dulu cikgu. Okay, kita akan gunakan browser Chrome. Okay. Sebab saya tak nak guna, saya kebetulan alhamdulillah saya dapatkan apa ID daripada sekolah selama saya dulu SK Tengku Mahmud, so saya gunakanlah ID tersebut. Jadi saya add lah kat sini cikgu ya. Okay. Saya addkan dalam akaun saya ni. Okey. Jadi lepas cikgu add, cikgu sign in. Lepas cikgu sign in, okey, cikgu kena masuklah alamat email tu dan juga dia punya password dan dia akan mintalah sikit nak kena allow apa, cikgu yes je. Okey. Lepas cikgu dah next semua tu, cikgu akan dibawa ke D5. Okey. Dan untuk D5 ni cikgu ada sedikit untuk cikgu pastikan cikgu berada dalam email D5 CM3. Cikgu tengoklah pada sebelah kanan atas tu, okey, tertera alamat sekolah, nama sekolah cikgu dan juga dash CM3. Bermaksud cikgu berada dalam email CM3 D5. Kalau cikgu check atas tu masih lagi nama cikgu, apa ID cikgu, kalau cikgu masuk sampai sudah tak akan dapat masuk ke tapak tu cikgu. Okey. Dan itu cikgu pastikan. Okey. Lepas cikgu dah pastikan cikgu dah berada dalam email D5 CM3 sekolah cikgu, cikgu tekan login. Okey, login masuk. Bila cikgu tekan login masuk, cikgu akan dibawa ke D5 2.0. D5 2.0. Kalau cikgu-cikgu yang tak jarang-jarang masuk D5 tu, alamak apakah benda lah pula ni cikgu. Tak. Okey, tapi cikgu follow je step yang ni. Okey. Lepas tu cikgu nak bawah, sebelah bawah tu dia ada click here to login. Okey, so cikgu klik je kat sini, click here to login. Okay, and then cikgu akan ditanya pula akaun mana. Biasalah cikgu, ini dia punya security kita punya tapak D5 lah. So cikgu klik sekolah cikgu tu, klik. Okay. And then dia akan minta lah dia nak access kita punya Google account kita. So cikgu allow saja dia, bagi je dia masuk. Okay. And then, okay, ini dia punya features yang baru cikgu. Kalau D5 kita yang lama tu, dia lain sikit daripada yang ni, D5 1.0. D5 2.0 ini features dia. Dah akan nampak lah kat sini nama sekolah cikgu CM3. Makna cikgu betul lah tu, CM3. Okay. Okay, lepas pada kat sini, kita akan menggunakan tapak plan. Okay, tapak plan. Jadi nak cari tapak plan tu, cikgu cari ikon ini cikgu. Sumber rujukan PDP. Sumber rujukan PDP. Okay. Right. So lepas cikgu klik sumber rujukan PDP ni, okay, cikgu akan terus dibawa ke dia punya window dia lah, sumber rujukan. Okay, baik, kita ada soalan kat sini.
Okey, ada Cikgu Find Me ni soalan CM3 bukan ke untuk kegunaan guru data, ke kongsi dan guru data. Okey, sekarang ni memang CM3 khusus untuk guru data, tapi bagi pengisian ini saja cikgu guna email dia. Okey. Dan kalau dia nak reset password pun terpulang pada dia. Untuk sementara cikgu guna bagi pengisian ini saja. Okey, kemudian lepas cikgu dah isi, cikgu boleh pulangkan baliklah ID diterima ni untuk guru data tersebut. Okey, itu jawapan saya untuk Cikgu Find Me tu. Cikgu Salbiah binti Muhammad ada tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang saya faham, semua murid terlibat termasuk murid pemulihan, betul ke? Sebab masa pengisian KAP 3 hari tu murid pemulihan tidak dikira. Okey cikgu, saya sebut tadi cikgu, kita akan guna data KAP 2 sahaja cikgu. Pada awalnya perbincangan kami di peringkat JPNT, kita ada bahagi-bahagikan. Maksudnya murid tahun 1 untuk KAP 2, murid tahun 2, tahun 3, KAP 3. Tapi selepas perbincangan pada pagi tadi, kita putuskan semua data menggunakan data KAP 2. Bermaksud murid pemulihan pun terlibat sama. Okey, jelas cikgu ya? Okey, baik. So, saya kembali kepada slide tadi. Okey, untuk semua rujukan ni cikgu scroll ke bawah. Okey, sampailah cikgu jumpa, ni cikgu, button-button warna merah ni cikgu. Okey, button-button warna merah. Okey. Kalau cikgu sekolah teks 25, cikgu juga akan jumpa teks 25 kat sini untuk mengikuti latihan secara online. Okey, cikgu cari icon plan, PLANN. Okey, plan. Okey cikgu. So cikgu klik plan, cikgu akan dibawa masuk ke laman yang ini, program literasi dan numerasi sekolah rendah. Okey. Dalam window ni, okey. Yes, sekolah plan pun terlibat cikgu. Sila isi. Okey, sebab kita guna KAP 2. KAP 2 sekolah plan semua terlibat. KAP 3 je tidak terlibat. Okey, cikgu Yusalina Wati tanya tu. Okey, saya jawab terus. Okey cikgu. Right. So dalam window ni dia semua maklumat pasal plan. Okey, jadi kat mana kita nak cari dia punya tapak pengisian? Cikgu tengok sebelah atas kanan cikgu, ada saya bulatkan merah tu pentaksiran bilik darjah. Okey. Cikgu klik kat pentaksiran bilik darjah. Okey. Tara cikgu sampailah kat sini. Inilah tapak pengisian ni cikgu. Okey. Pengumpulan data PBD tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 Kerongan 2021. Okey, jangan salah faham cikgu ya. Kita guna data 2021. Itu penting. Okey. Bagi menyokong aktiviti intervensi itu semua sekolah rendah. Intervensi di sini cikgu tak semestinya untuk murid, juga untuk kita sebagai guru supaya kita juga dapat input yang terbaik. Okey. Maksud saya contohlah sini bila kita isi, orang analisis, orang dapati mungkin ramai murid yang lemah di kemahiran membaca contohnya. Mungkin akan ada lah latihan-latihan untuk kita sebagai guru macam mana untuk kita laksanakan pentaksiran untuk membaca. Okey. Baik. Kalau cikgu tengok pada ruangan ini, slide saya ini ada 2 ikon kat sini. Okey, satu ikon borang data PBD sekolah untuk tahun 2021, satu lagi ikon Excel template offline untuk penyediaan data. Okey, saya bulatkan merah tu sebab yang tu yang first step cikgu kena buat. Okey. Template offline ni, ini adalah yang saya tunjuk awal tadi cikgu. Yang cikgu boleh download, cikgu fotokopi, serahkan kepada guru-guru subjek. Okey. Kalau cikgu klik kat sini, dia akan download pada bawah tu. Cikgu boleh semak di folder download komputer cikgu. Cikgu boleh buka. Okey, dan boleh print out lah. Okey, baik. Seterusnya, okey, ini dia punya data tadi. Baik. Okey, kemudian okey. Kita sampai kepada nak isi macam mana. Okey cikgu, ada soalan daripada Cikgu Nur Mimi Jamiluddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ikut data KAP 2, kalau ada murid bertukar keluar macam mana? Kemudian kena ikut data murid, jumlah murid KAP 2 atau murid terkini? Cikgu, kita ambil data KAP 2 yang lepas. Okey, KAP 2 tu dah ada dah kat sekolah cikgu. Tak payah nak tambah-tambah, tak kira dah yang terkini tak terkini cikgu. Kita ambil data tu je, data sedia ada di sekolah. Data yang kita dah selesai pada 25 Februari 2021. Tak ada isu murid keluar ke murid masuk sebab kita ambil data yang sedia ada di situ. Okey cikgu ya? Jelas cikgu dah? Okey. Boleh cikgu Syamimi ya? Okey, kita bukan nak buat pentaksiran baru. Kita ambil data sedia ada. Okey. Dia dah pergi sekolah lain pun kita kira. Kita ambil data tu je. Okey, data semasa dia bersama dengan kita. Sebab tu KAP 2. Okey. Okey cikgu, sekarang
dah dapat data, sekarang kita dah chop guru besar semua dah selesai ni, kita nak isi. Okey. Kemudian kita klik borang data PBD ni, kita klik, kita masuk. Okey. Sekali lagi dah katanya, kita punya email, biasa cikgu, ini dia punya security dia. Kita masuk. Okey. Ini dah tapak online cikgu. Ini dah tapak online-nya. Okey. Tarikh kat sana ada, ID pengguna kita ada dan sekolah kita. Make sure kalau keluar sekolah lain tu bukan ID kita lah tu. Okey. Jadi cikgu, kalau di Excel kita ada worksheet kat bawah tu. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tapi tapak online ni dia ada di atas. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan selesai. So cikgu boleh masuk. Dia punya pengisian exactly sama macam yang ada dalam borang offline cikgu. Serupa je. Cikgu masuklah TP1 sampai TP6. Okey, mengikut kemahiran bagi bahasa, manakala untuk matematik mengikut penguasaan keseluruhan. Cikgu masukkan saja, dah selesai, cikgu boleh tekan butang hantar. Dah selesai. Okey. Alright. Cikgu, saya rasa, okey, satu lagi. Kalau cikgu scroll kat bawah, cikgu akan jumpa senarai sekolah yang telah selesai mengisi laporan. Dia keluar terus cikgu kat situ. Okey. Kalau cikgu tengok kat sini sudah ada sekolah yang mengisi, Kuching, Sarawak semua telah mengisi. Sebenarnya mereka ni adalah sekolah-sekolah yang rintis, yang awal lagi dibuat penantaran tentang benda ni. Kita di Terengganu ni kita dapat penantaran pada 30 hari bulan yang lepas. So 2 hari lah kita lag kat sini. 1 hari bulan sampai kepada cikgu sekalian. Okey, dan cikgu boleh maklumkanlah kepada guru-guru kita di sekolah apakah data yang kita perlukan esok hari Khamis. Okay, dan cikgu akan bercuti selama 1 minggu. Okay, mungkin dalam 1 minggu tu cikgu boleh, hari Khamis cikgu boleh bagilah tempoh bertenang kepada sahabat-sahabat kita untuk bercuti dalam 1 minggu itu. 12 hari bulan buka sekolah, cikgu bolehlah mula mengutip data dengan sahabat-sahabat guru kita, compilekan sekali dan tarikh tutup untuk kita mengisi adalah pada 16 Jun. So cikgu ada ruang masa yang agak luas lah untuk cikgu selesaikan tugasan ini. Okey cikgu. Walaupun surat yang sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan di sekolah, PPK memberi sehingga 20 Jun sebenarnya ya tarikhnya. Cuma kami di peringkat JPNT meletakkan tarikh 16 Jun supaya kalau kita 16 ni ada 4 hari, kalau ada sekolah masih lagi terlena ke ataupun sekolah-sekolah yang tak bersama kita hari ni mana kita tahu kan. Jadi itulah ruang masa untuk kami carilah pula, bantulah pula sekolah yang terlena tadi tu. Jadi kita harap by 16 hari bulan semua sekolah dapat menyelesaikan pengisian ini. Okey cikgu. Okey. Alright. Dan cikgu, tapak ini belum lagi tapak yang kita war-warkan sebelum ni ya. Yang mana kita mengharapkan pihak KPM boleh membangunkan satu tapak khusus untuk PBD seperti mana SAPS sebelum ni. Itu pengisiannya atas nama murid, supaya tak berlakulah kita salah kira dan sebagainya. Yang itu masih lagi dalam proses, masih lagi dalam pembangunan oleh pihak BPK. Yang ini data yang dikutip menggunakan pelantar D5 tapak plan semata-mata untuk menyelesaikan isu di dalam dialog prestasi nasional rentetan daripada pengisian data kita di KAP 2 dan juga KAP 3 yang lepas. Okey, itu cikgu ya. Alright. Jadi saya rasa itulah saya punya slide yang terakhir lah. Okay. Kalau cikgu ada soalan-soalan boleh tanya. Okay, saya tak ada masalah, insyaAllah yang mampu jawab. Kalau tak mampu mungkin kita akan bawa ke peringkat lebih tinggi lah untuk menyelesaikannya. Okey cikgu, saya serahkan kembali kepada Cikgu Anwar. Silakan Cikgu Anwar. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Noraini di atas taklimat yang disampaikan tadi. Banyak yang dapat membantu tuan-tuan dari segi pengisian data tersebut. Cuma saya ingin ingatkan balilah walaupun tarikh dia nampak macam lama lagi 16 Jun ya tuan-tuan, tapi kita ada esok je sehari untuk kita maklumkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi saya berharaplah balik nanti tuan-tuan prepare lah apa yang patut dan esok tu bolehlah membuat taklimat sikit kepada sahabat-sahabat kita khususnya untuk guru tahun 1, 2 dan 3 itulah bagi subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. Walaupun 16 Jun tu nampaknya jauh, tetapi tuan-tuan 16 Jun tu ialah hari yang kena hantar, yang wajib hantar lah kan.
Jadi sebaik mungkin 12 bulan itu kita terima daripada rakan-rakan kita, 13 kita semak, 14 itu kita dah boleh buat pengisian sebenarnya. Kalau lengkap untuk pengesahan dan sebagainya, kita boleh mengisi pada 14. 15 dah kita prepare setuju, betul dah lengkap, kita berhantar pada 16 bulan. Saya nampak walaupun nampaknya macam panjang, tetapi pengisian data dalam talian ini gangguan ni banyak. Kita tak tahu talian hari itu molek ke tak molek kan. Jadi tuan-tuan kena ambil, kena buatlah pelan-pelan A, pelan B, pelan C lah untuk pengisian data ni. Jadi ada apa-apa soalan tak sebelum kita pergi pada hal lain? Silakan kalau ada soalan boleh tanya. Kita buka pada PPD Dungun dulu. Kalau ada sekolah di PPD Dungun yang nak bertanya, silakan. Kalau ada yang nak bertanya berkaitan dengan ini. Tak ada. PPD Kemaman, kalau ada sekolah PPD Kemaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Saya Cikgu Sina Suria dari SK Seri Gelugur. Okey, saya nak tanya, macam sekolah saya guna OneDrive. So memang data yang tahun 2021 akhir tahun tu memang dah ada. Jadi perlukah lagi guna borang offline yang Wan cakap tadi tu? Okey, cikgu nampak tak dia punya perbezaan antara borang pelaporan offline subjek dengan borang pelaporan offline yang saya tunjukkan tadi. Saya share semula cikgu Okey. Kalau cikgu tengok, okey ni borang dia. Borang pelaporan subjek dia akan ikut subjek masing-masing. Maksudnya kalau bahasa tu dia adalah dia punya kemahiran dia kan bagi setiap budak, setiap murid, betul tak? Okey. Jadi maknanya Ali bin Abu kemahiran dia untuk membaca dan mendengar dan bertutur ni TP2 contohnya. Membaca TP berapa kan. Okey. Itu borang untuk subjek yang ada dengan cikgu yang ada dalam OneDrive cikgu. Okey, cuma sekarang ni borang offline saya bagi ini adalah borang untuk rumusan mengikut kemahiran. Maknanya cikgu kelas ini contohlah satu Arif contoh, dia pun tengoklah dia punya pelaporan tu berapa orang murid dia mendengar dan bertutur berada kat TP1. Dia pun tulislah contoh 2 orang. Okey. Membaca TP1 orang tak ada, kosong. Menulis tak ada, kosong. Okey. Pergi pula kepada TP2, mendengar bertutur ada seorang, dia tulis. Maknanya dia memasukkan bilangan murid berdasarkan pelaporan offline subjek dia. Jadi borang offline yang saya tunjukkan sekarang ini adalah untuk mengumpul rumusan mengikut kemahiran subjek. Jelas Cikgu Sina? Ya saya. Jelas Okey. 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 Maknanya tuan-tuan kena guna juga borang ni dapat bagi kepada guru-guru mata pelajaran. Kalau ada 3 kelas lah. Tiga orang guru yang ngajar bahasa tu kena bagi dia lah. 3 tu sebagai penyelaras dia kumpul balik ketiga-tiga, campur ketiga-tiga tu untuk jadikan satu. Betul kan Cikgu Rani? Ya betul. Dan penyelaras tugas dia itu. Tugas guru dia masuk je untuk kelas dia berapa. Tugas penyelaras dia akan campur semua sekali dan dia akan jadikan satu untuk sekolah dia. Itu yang saya faham. Baru kita gunakan dalam template itulah. Dan template itu pun yang bahagian kuning je isi Tuan-tuan kena isi yang bahagian kuning, warna kuning tu. Ya betul Cikgu Rani Ya betul. Yang warna kuning, yang lain tu tak payah usik lah. Si warna kuning tu. Okey, ada lagi. Munirah binti Mazlan. Boleh atau tak pada yang telah download tapak offline, saya baluaskan tapak bagi kami sekolah yang lain kurang stabil. Kita pun cikgu, lepas ni saya selesai, saya akan share dengan penyelaras pegawai meja Cikgu Anwar dan juga Cikgu Cikgu Nadia. Nanti Cikgu Anwar akan blast dalam grup penyelaras media masing-masing. Okey. Okey, seterusnya Cikgu Yusalina, maksudnya guru yang mengajar pada 2021. Ya cikgu. Guru yang mengajar 2021. Tak kira lah tahun ni dia mengajar kat mana, yang penting yang tahun lepas. Sebab pelaporan offline subjek cikgu, cikgu tu je pegang. Okay, cikgu. Ataupun kalau cikgu ada, contohlah kalau sekolah kecil cikgu boleh bilang sendiri je sebenarnya. Sebenarnya cikgu, tapi saya tak naklah membebankan penyelaras PBD. Cikgu ambil yang dah selesai daripada guru subjek. Cikgu ya. Assalamualaikum. Salam. Saya Cikgu Ahmad Rusdi daripada SK Kuala Jengal. Nak tanya kalau macam data tu, in case ada perubahan itu boleh ubah ke kan pasal kita ambil data lama betul?
Kalau kita nak ubah data lama tu boleh ke ataupun just guna je data tu? Guna je cikgu. Tak perlu Boleh, tak perlu ubah apa-apa lah. tak perlu ubah apa-apa. Macam saya dah tengok macam ada sedikit macam ralat yang saya tengok lah. Sebab saya baru pegang PBD tahun ni. Jadi saya tengok data tu macam ada ralat sedikit. Kalau saya nak ubah, boleh ke saya minta cikgu dia? Kalau ralat tu contohlah sepatutnya bila campur budak tu sepatutnya 20 orang. Tapi betul. cikgu isi 23. Yang tu boleh baiki. Boleh lah. Okey. Peningkatan TP cikgu jangan baiki. Okey. Okey. Alright. Terima kasih. Sama. Okay. Ada lagi cikgu? Ada lagi soalan? Silakan. Kita ada masa lagi ni. Okey, Cikgu Noralisa binti Baba. Borang template offline ini boleh letak kat Google Drive kan untuk guru isi secara online? Boleh cikgu, atas keselesaan sekolah. Bagaimana nak mengumpulkannya? Boleh je cikgu, tak ada masalah. Tak ada. Ada lagi cikgu, dia bertanya, silakan. Kita ada masa lagi. Ada masa lagi. Banyak lagi masa. Banyak lagi masa. Biar cikgu faham betul supaya tidak keliru kan. Okey, ada satu soalan. Anda kata cikgu yang tahun 2021 tu dah berpindah. So macam mana kita dapatkan data tu? Okey cikgu. Yang pertama cikgu, mostly sekolah dah guna Google Drive untuk pengisian pelaporan kan. Jadi Google Drive tu akan remain dalam drive cikgu. So tanggungjawab penyelaras PBD lah untuk kes begini cikgu, saya mohonlah cikgu tengok untuk guru tersebut. Saya rasa tak ramai kot. Mungkin taklah satu sekolah tu sampai berpuluh-puluh orang tukar kan. Jadi di sekolah tersebut saya mohonlah penyelaras PBD untuk ambil tanggungjawab, tengok balik data pelaporan offline subjek cikgu tersebut dan cikgu bilang lah berapa yang ada dalam tu. Okey. Untuk kes sekolah yang menggunakan, saya rasa kalau paling tidak pun paling tidak pun cikgu tak guna drive pun cikgu guna komputer yang sama. Sebabnya apa dia panggil tu, cikgu nak collect sekali kan, akan ada dalam tu. Cuma tanggungjawab penyelaras PBD lah untuk kes sekolah-sekolah yang gurunya bertukar tu. Okey cikgu ya, boleh ya? Ada dua soalan tu, kita tengok ni. Okey, maaf nak tanya, tahun 1, 2, 3 borang sekali ke asyik-asyik ikut tahun? Okey, dia folder satu file yang sama tapi worksheetnya berbeza ikut tahun. Okey, worksheet berbeza. Kalau cikgu tengok kat bawah ni kan ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Konten dalamnya sama. Okey ya? Alright. Seterusnya Cikgu Syamimi, template ni untuk PBD pertengahan tahun atau tidak? Atau selepas ini kena isi data lain untuk PBD pertengahan tahun? Cikgu. Bukan ni. Kita bukan nak mengisi pertengahan tahun akan datang cikgu. Ni bukan ni. Memang betul. Kita isi 2 kali setahun kan. Tapi kita tak, yang tahun ni tak cerita lah cikgu. Yang kita cerita ni tahun sebelum. Ni cup ni, cup. Cup 2 hari tu. Tak habis lagi cup ni. Tak habis lagi punya. Cup tak habis lagi ni cikgu. Belum masuk yang tahun 2022 lagi. Tahun ni mungkin pertengahan tahun tu bulan 9. Sebab kita beranjak, kita bersemester tu kan. Mungkin bulan 9 lah. Bulan 9 tu barulah kita isi untuk murid tahun ini. Kalau dah jadi 2 lah dia berada. Okey. Yes, tahun 2021 bukan tahun 2022. Okey, cikgu ya. Pelajar tu ingat kohort yang 2021 cikgu. Saya tu dah merahkan tadi dekat data. Jangan salah ambil. Okey. Right. Sebab kalau cikgu berfikir untuk tahun ni, banyak proses cikgu, panjang lagi. Tak ada penghasilan semula, kena isi balik pelaporan offline, subjek. Ni tak ada, benda dah ada dah pun. Ambil, buat keluar dia punya kemahiran saja. TP kemahiran saja. Okey, baik. Nur Farida tadi tanya. Saya isi data Kap 2 sebelum ini tak termasuk murid pemulihan dan MBK. Boleh ubah data lagi? Tak boleh cikgu. Sebab kita Kap 2 tu kita asingkan kan. So kita asingkan tapi murid pemulihan ni for sure dia dekat TP1, TP2. Untuk BM dengan matematik. Kita dah jelas, kita dah ambil ketetapan begitu kan. Maksudnya penyelarasan antara unit pemulihan dengan unit PBD. Okey. Okey, cikgu boleh ambil yang tu. Okey. Alright. Okey. Cik Farina boleh ya? Ambil gue Ada lagi yang nak bertanya? Okey, terima kasih Cikgu Farina. Okey. Ya, isu guru bertukar ke, isu murid bertukar ke, tak ada. Tak fikir je sebab kita ambil data yang lama nah. Cikgu Munirah. Pengisian berdasarkan tahun, pengumpulan data boleh buat ikut kelas, penyelaras akan buat kiraan pukal mengikut tahun. Betul kan kalau saya silap? Ya, betul. Boleh. Okey, Cikgu Yen Ping, ikut kefahaman saya, pengisian data ini tidak berkait langsung dengan KAP, ikut data asal sedia ada. Betul. Okey,
Cup ni kita buat cup 1 kita isi sekali. Kita buat cup 2 kita isi sekali kan cikgu? Okey, saya sebut cup tu untuk menunjukkan dia punya timeline kita hari tu cikgu sebenarnya. Memang tak tembakkan cup. Sebab data tu kan lepas cikgu selesai cup, cikgu kan buat pentaksiran semula nak up murid PTP. Jadi final tu dekat cup 2. Final dekat cup 2. Sebab cup 3 tu budak dah berada di tahun persekolahan 2022. Okay. Ya Cikgu Zack, data termasuk murid pemulihan. Yes, masukkan. Ya Cikgu Safiza, betul data cup 2 yang berakhir 25 bulan 2. Data tu sudah ada Cikgu dah. Okay. Okay. Cikgu clarify, cikgu tak sekat kat mana tak faham, cikgu tanya je. Tanya Cikgu, ada masa lagi? Ada lebih kurang 10 minit lagi Cikgu. Kita tak ada masalah. Okay. Dia buka banyak masa lagi. Kita buka ruang ni. Biar cikgu betul-betul faham. Okay. Nanti saya akan share slide ini semula yang cikgu yang saya share dalam grup penyelaras tu. Saya ada buat sikit perubahan lah sebab kita berubah dari segi kita ambil data tadi. Nanti mohon Cikgu Noah dan Cikgu Nat share dengan sahabat-sahabat guru kita supaya mereka boleh guna slide ini untuk terangkan pada cikgu di sekolah lah. Ya, baik-baik. Okay, ada lagi? Dia Zack zaman tu. Baru masuk ke tak kira cikgu? Sebab kalau dia baru masuk, mana sekolah lama dia dah ambil data dia. Tak perlu kira Cikgu Zack. Kita ambil data budak baru tak payah kira, budak lama. Kita ambil data 2021. Cikgu tak payahlah nak pergi tanya sekolah dia berapa dia dapat 2021, tak payah cikgu. Sekolah dia akan hantar hak sekolah masa dia kat sekolah tahun lepas tu. Okey, cikgu buka yang asal dah dekat sekolah cikgu je. Okey. Memang cikgu at first bila tengok tajuk tu saya pun risau. Betul. Tapi bila kita go through apa yang dia nak, rupanya benda sudah dekat sekolah. Kita ambil balik je. Cuma nak kira tu lah. Cuma dia nak secara autentik lagi lah. Ya, lebih kepada dia lebih pecahan. Kemahiran. Dia pada mata pelajaran tu, dia ada kemahiran dia. Cikgu tengok balik pada kemahiran tu dia ada kan. Dalam bahasa dia ada kemahiran membaca, berapa orang yang tipe 1, tipe 2, tipe 3. Rasanya kena rujuk balik lah pada template pelaporan tu. Ya, satu lagi saya nak sebut, cikgu jangan pening. Maksudnya bila cikgu masukkan nanti kan data tu takkan ada tally cikgu. Takkan tally cikgu. Maksud begini cikgu. Bila cikgu buat, cikgu yang lama, cikgu buat pelaporan, dia kan ada murid kemahiran dia tipe 1, tipe 2 kat mana-mana setiap kemahiran itu kan. Okay. At the end tu, bahasa Melayu berapa orang tipe 1, bahasa Inggeris berapa orang tipe 1 kan. Contoh. Dia takkan tally dari segi bilangan tu cikgu. Cikgu jangan risau yang tu. Sebabnya ada budak kemahiran ini tipe 1, kemahiran ini tipe 2, kemahiran ini tipe 3, kemahiran ini tipe 4, tapi at last cikgu bagi tahap penguasaan dia tipe 3. Betul tak cikgu? Betul tak? So kita punya nanti ada 1, 2, 3, 4. Kita bagi tipe 3. Okay. Jadi dia takkan tally cikgu. Sebabnya tahap penguasaan akhir itu ianya berdasarkan professional judgement cikgu. Dia bukan cikgu buat kiraan purata, tidak. Jadi cikgu yang susah dia takkan tally ni. Ya, data yang kita ambil sebelum kita buat professional judgement. Sebelum kita buat TP akhir. Ini TP awal-awal kita buat tu. Okey, TP bagi setiap kemahiran. Setiap kemahiran TP akhir pun kita ambil kat bawah tu. Cikgu cuma boleh tally dekat enrollment murid. Okey, enrollment murid ni berapa orang murid kelas ni. Kalau cikgu campurkan semua tahap penguasaan tu, yang akhir tu boleh tally. Tapi untuk TP-TP tu takkan tally punya. Sebab kita bukannya ambil kira. Dia kan yang tadilah professional judgement tu cikgu. Exactly cikgu ambil je borang pelaporan offline tu, cikgu bilang lah berapa yang ada dalam tu. Cikgu masuk dalam ni. Jangan ada susah hati buat tally tu. Hanya tally-nya bilangan budak dalam kelas tu sama dengan bilangan murid yang ada dalam pelaporan offline. Tu je cikgu. Itu je. Itu saja. Okey. Senyap belaka dah tu. Okey kot. Okey. Rasa tak ada apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya bagi peluang kepada Puan Nadia lah. Puan Nadia kalau ada apa-apa nak sampaikan. Silakan Puan Nadia. Assalamualaikum. Saya cuma nak mengucapkan terima kasih lah kepada MC kita Kak Noh dan juga Cik Anwar sebab sudi jemput penyelaras daripada PPD Dungun lah. Sebenarnya kami ni orang kata apa ya,
plan nak buat esok, tapi rasanya kalau esok tu memang dah orang kata short sangat kan masa kan, hari Khamis pula tu. Semput. Sangat semput. Jadi berterima kasih banyak-banyak. Cuma tadi saya mohon Cikgu Nuar rekod sebabnya ada permintaan lah daripada cikgu-cikgu yang duduk di sebelah-sebelah atas sana kan. Dia kata line internet kurang, jadi takut putus tu je lah. So apa-apa pun terima kasih banyak, memang sangat jelas dan saya harap pendengar saya semua mampulah sebab dia orang memang pendengar saya memang bagus sebenarnya. InsyaAllah boleh sampailah kepada cikgu kat sekolah nanti. Penyelara kemaman pun hebat-hebat semua, Alhamdulillah. Mana sangat committed sebenarnya. Committed, saya sangat committed, Alhamdulillah. Okeylah, rasanya kalau tak ada apa-apa lagi, sekali lagi saya mewakili PPD Kemaman dan PPD Dungun mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Noraini di atas perkongsian tadilah, di atas penerangan dan taklimat yang disampaikan berhubung dengan pengisian data tadi tu. Dan saya berharap tuan-tuan yang ada masalah boleh berhubung teruslah kepada penyelarah PPD di daerah masing-masing. Kalau Kemaman dengan saya lah, di Dungun Puan Nadia. Jadi saya haraplah tuan-tuan lepas esok ada masa sehari lagi untuk makluman kepada rakan-rakan kita yang lain, dan tuan-tuan bagilah taklimatnya sebaik mungkin. Kalau kata rekod ini dapat dihantar kepada saya dalam tempoh yang awal, saya akan panjangkanlah rekod taklimat kita ni kepada tuan-tuan, insyaAllah kita boleh berkongsi lah. Dan apa yang di slide-slide yang ada ni pun kalau ada nanti saya akan kongsikan bersamalah kepada semua. Okay, itu sajalah daripada saya. Sekali lagi rekan konjutan terima kasih pada Puan Noraini, barisan penyelarah-penyelas PPD Dungun dan juga Kemaman, PK1 yang menyertai bersama, begitu juga dengan fungsi-fungsi panitia yang ada. Maafkan saya jika ada terkasar bahasa terlajak bicara semasa taklimat yang disampaikan. InsyaAllah kami sedia membantu tuan-tuan. Jika ada apa sahaja permasalahan, bolehlah berujuk kepada penyelarah-penyelarah yang ada di PPD tuan-tuan. Itu sahaja daripada saya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan tahfiz kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Okay nak Cikgu Noor, saya dulu ada kerja sikit. Okay, Kak Noor, thank you. Yeah, alright. Okay, bye. Thank you. Terima kasih semua. Okay, sama-sama. Terima kasih. Okay.